Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid tahun 5, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada hari ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita secara dalam talian untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan masuk satu tajuk baru. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk, saya nak kita sama-sama tengok gambar ni. Jadi apa yang murid faham tentang gambar ni? Ini biasa berlaku ketika kita di sekolah, kan? Sebelum kita PDPR ni, kita datang sekolah. Yang ni kalau tahun 5 tu pukul 10.30 lah, kan? Lebih kurang 10.40 macam tu. Kita keluar ke kantin untuk membeli makanan. Tetapi dalam pada kita membeli itu, Islam mengajar kita adab, tata cara, akhlak kita ketika kita berjual beli. Kita ni sebagai pembeli lah. Di kantin kita sebagai pembeli, dan yang jaga kantin tu sebagai penjual, kan? Dan juga kita kadang-kadang pergi kedai pun sama juga, kita membeli dan juga ada yang menjual. Okey, jadi untuk hari ni kita nak tengok apakah adab berjual beli. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada adab, kita kena tahu dulu pengertian jual beli. Apakah itu jual beli? Okey, yang itulah maksud dia. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okey, dia kata akad pemilikan harta. Bermakna kita berakad tau. Akad tu macam kan kita lepas beli, kan, kita aku beli ni ya, kan, aku jualnya. Akad pemilikan harta bermakna apabila telah selesai akad tu, apa yang jadi? Harta tu menjadi milik kita, kan? Kita nak beli kita pergi kantin nak beli air, kan? Ambil air, kita ambil air tu, cik saya beli, cik tu kata apa? Saya jual. Itu akad pemilikan, dan harta tu jadi hak milik kita. Air tu jadi hak milik kita, kita boleh minum. Dan juga duit yang kita bayar ke kantin tu jadi hak milik kantin dah. Asalnya kita punya duit, tapi kita berakad nak beli air dia, jadi kita bagi dia duit. Duit kita dah jadi hak milik dia, dan juga air dia tadi jadi hak milik kita, kita boleh minum. Okey, itu maksud dia jual belilah. Akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal. Maknanya kita bagi dia, dia punya dah duit. Dia bagi kita air, kita punya dah air, kita boleh minum dan sebagainya. Okey, jadi seterusnya dalil yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Okey, Allah kata apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maksud dia, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Allah sebut. Allah kata apa? Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi jual beli itu boleh. Okey, dan mengharamkan riba. Apa itu riba? Riba tu maksud dia, contohnya bila dia beli, okey ni aku jual kat kau ni 50 sen ni, kan? Kita jual kat dia 50 sen. Tapi oleh kerana dia tak ada duit, okey, oleh kerana kau tak ada duit, kau bayar esok jadi 60 sen. Asal-asal 50 sen, tapi dia bayar kemudian dia jadi 70 sen. Contoh, kan, dia naikkan harga. Okey, itu riba lah. Yang tu maksud, salah satu maksud riba. Jadi Allah kata apa? Aku halalkan jual beli. Maknanya boleh jual beli. Okey, ini dia punya dalil-dalil dia lah yang Allah sebut, yang membuktikan boleh jual beli. Jadi apakah hukum jual beli? Ni hukum dia. Okey, jual beli adalah harus, bermakna boleh, harus selagi memenuhi syarat yang ditetapkan, tidak melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Contoh, boleh tak nak beli arak? Tak boleh beli arak. Sebab apa? Islam haramkan arak. Tak boleh kita jual arak juga. Sebab apa? Sebab Islam haramkan arak. Boleh tak nak belikan daging babi, contoh? Tak boleh juga. Sebab apa? Islam haramkan daging babi tu. Dan juga bulu dia pun sama juga, kan? Ada orang jual berus. Berus tu, dia punya bulu dia tu dia berbuat daripada bulu babi. Boleh tak kita nak beli berus tu? Tak boleh lah. Sebab apa?
Sebab Islam haramkan babi dan juga benda yang berkaitan dengan babi tu tadi. Arak macam tu juga. Dan juga perkara-perkara yang haram lah. Maknanya bila Islam haramkan, kita tak boleh terlibat dengan jual beli. Contohnya, okey ni pensel ni kan. Pensel ni tadi aku ambil Ahmad punya. Ni aku nak jual kat kau 20 sen. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab pensel ni kita ambil orang punya. Haram. Kita tak boleh jual kat orang. Kalau orang tu tahu, dia tak boleh nak beli. Kenapa? Sebab ini orang punya hak milik orang. Jadi perkara-perkara yang Islam larang, tak boleh dibuat jual beli. Jadi kita boleh beli apa-apa perkara-perkara yang Islam bolehkan, kita boleh. Hukum dia harus jual beli. Okey. Kita tengok adab sebagai penjual. Jadi contoh dia, kita bila kita besar ke, kita ada nak jual sesuatu ke apa ke, okey, ini adab penjual. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Kalau kita pergi kantin, kita tengok makcik kantin tu kan, senyum, nak beli apa dek kan, dia senyum, mudah senyum, mesra. Okey, bukan kasar je, nak beli apa, tak nak beli dah, kan, tu tak mesra lah. Mesra dan mudah senyum. Ini kalau kita nak sebagai penjual, kena kena lakukan adab ni, barulah orang senang nak beli dengan kita. Okey, yang kedua, jujur. Yang ni penting. Jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Jujur. Contoh, saya ada pen ni, pensel ni. Jujurnya saya dah guna pen ni. Jadi okey, ni aku nak jual kat kau ni, tapi pen ni aku dah guna. Kena macam tu lah, jujur. Bukan maksud dia pensel ni aku tak guna lagi. Padahal saya dah guna dah pensel ni. Okey, jujur, berterus terang. Tapi masalahnya pensel ni tak sedap ni, aku nak jual kat kau ni. Boleh macam tu kan. Pensel ni sedap. Kena terus terang dengan dia. Kenapa kita nak jual? Okey. Dan juga tidak menipu dalam timbangan. Maksud dia apa? Contoh kita pergi pasar. Okey, beli ikan 1 kilo. Kita kata anti jual ikan tu. Anti nak ikan 1 kilo kan. Makcik nak ikan 1 kilo. Tapi sebelum dia letak ikan tu, dia punya timbangan dia, timbang berat dia tu dah naik dah sebenarnya. Bila dia letak ikan 1 kilo, jadi sebenarnya ikan kita tak cukup pun 1 kilo. Okey, dia tipu dalam timbangan. Kita nak 1 kilo tapi dia bagi kurang daripada 1 kilo. Okey, yang tu tidak boleh sebagai penjual. Jadi kalau orang nak 1 kilo, kita kena bagi dia 1 kilo. Bagi lebih tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Lebih bukan berkurang. Bila kurang ni yang masalah sikit. Okey. Seterusnya, menjual barang yang halal dan berkualiti. Yang tadi saya sebut tadi kan, hukum dia harus jual beli ni. Tapi dengan syarat bukanlah perkara yang diharamkan oleh Islam kan. Antara perkara-perkara yang diharamkan adalah arak dan juga babi. Itu contoh yang senang kita sebut kan. Menjual barang yang halal dan berkualiti. Ayam, tiba-tiba kita jumpa ayam tepi jalan dah mati, kena langgar kereta, nak jual. Okey, ni nak jual ayam ni kan. Tak boleh. Sebab apa? Ayam yang dah dilanggar kereta tu mati, kita tak sembelih dia, jadi haram. Dan berkualiti maksud dia memang okey lah, bukan ada cacat cela kan. Nak jual pen tapi rupa-rupanya mata dia dah tak elok dah patah, tak boleh nak guna. Tak berkualiti. Adab sebagai penjual tidak ada. Okey. Kena jujur lah. Okey, seterusnya, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang ni biasa tak? Biasa. Kita pergi makcik kantin kan. Okey, terima kasih kan. Okey, kita dah bagi duit. Dia pun buat apa? Terima kasih. Kita pun kalau kita sebagai penjual dah ambil duit orang, okay, terima kasih kan, saya jual ya kan. Okey, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Okey, dan yang terakhir yang saya tulis kat sini, sebenarnya dia ada lagi tapi boleh rujuk dekat buku teks. Okey, yang terakhir dekat sini, mengelakkan elemen riba. Mengelakkan elemen riba. Riba tu apa yang macam saya sebut tadilah kan. Okey, nak jual pen ni harga berapa? Ni harga RM1 tulis ni. Harga RM1. Nah, aku tak ada duit lah RM1 sekarang ni. Okey, tak apalah. Esok kau bayar kat aku RM1 20 sen. Tapi kita jual kat dia tadi RM1.
Tapi oleh kerana dia bayar lambat, kita jual RM1 20 sen. Boleh tak? Tak boleh. Itu yang disebut riba. Okey. Jadi kita jual RM1, dia bayar esok pun RM1 lah. Okey. Dia bayar lepas tu pun RM1 juga, sama juga. Okay, tak apalah, yang penting esok kau bayar RM1. Okey, kau bayar RM1 baru aku bagi barang. Itu boleh lah, kan? Bukan maksud dia RM1 oleh kerana dia bayar lambat, hari ni kau bayar 50 sen dulu, esok kau bayar tambah 70 sen lagi. Jadi RM1 20 sen keseluruhan dia. Tu tak boleh. Tu dipanggil riba. Ni nanti kita cerita kemudian lah tentang riba ni. Okey. Jadi untuk seterusnya, adab sebagai pembeli. Yang ni biasa berlaku untuk kita ni lah, kan, terutama bila datang sekolah ada kantin. Kita sebagai pembeli, apa adab kita sebagai pembeli? Pergi koperasi, kedai buku sekolah tu ada. Jadi apakah adab kita sebagai pembeli? Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Contoh dia, ni cik, ni satu ni berapa, kan? Bukan maksud dia tiba-tiba apalah macam ni, kan, sikit je. Tak boleh lah macam tu. Berkomunikasi secara baik. Cik, nak sikit lagi boleh, kan? Cik, nak sambal tu boleh. Berkomunikasi secara baik. Okey. Seterusnya, tidak membeli barang yang haram. Yang kita tadi kata sebab adab sebagai penjual, tak boleh menjual barang-barang yang haram, kena jual benda yang halal sahaja. Kita sebagai pembeli tidak boleh membeli barang yang haram. Ada tak orang jual barang haram? Ada, yang bukan Islam jual barang-barang yang haram. Kalau kita pergi ke kedai, ada kat Sekincan ni pun sama juga, dia jual, ada tempat yang jual arak, kan. Tak boleh, kita tak boleh membeli benda-benda tu. Sebab apa? Perkara tersebut haram. Jadi tidak boleh membeli barang-barang yang haram. Okey. Seterusnya, sabar menunggu giliran. Berbaris, kan. Nak beli makanan tu berbaris, dah lapar tapi nak buat macam mana? Kita datang lambat, kenalah duduk belakang. Baris, sabar menunggu giliran, bukan main potong. Nanti orang pun marah, kan. Marah dah bergaduh pula. Okey. Sabar menunggu giliran, kita akan sampai ke depan tu juga, insya-Allah tak habis benda tu, kan. Okey. Seterusnya, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Macam tadi jugalah, adab penjual tadi, dia terima kasih, saya jual ya, kan. Kita terima kasih sama-sama. Kalau dia kata terima kasih, kita sama-sama lah. Kalau kita dulu terima kasih, dialah sama-sama, kan. Terima kasih, saya beli ya, kan. Okey, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Tak kira mana-mana pun tak apa. Dia nak bagi terima kasih dulu ke, ataupun kita yang mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Okey. Dan yang terakhir yang saya letak kat sini, mengelakkan pembaziran. Yang ni hati-hati berlaku dekat kedai buku. Apa yang jadi? Dia pergi, dia rasa nak beli tu, dia beli. Nak beli ni, dia beli. Padahal tak perlu pun, kan. Beli pemadam, sampai 5-6 pemadam dia beli. Padahal yang dia perlukan satu pemadam je. 2 pemadam lah kot, kan. 2 pun okey dah. Dia sampai 5-6 pemadam dia beli. Lepas tu pensel dah ada, tengok pensel tu cantik, nak beli juga pensel tu. Elakkan pembaziran, beli hanya sekadar keperluan sahaja. Okey, yang ni ada 5 saya letakkan dekat sini, ada pembeli, tapi dekat buku teks ada 7. Jadi kita boleh tengok kat buku teks tu lah. Okey. Jadi sebelum kita habiskan untuk pembelajaran kita hari ini, ini kata-kata hikmah untuk hari inilah. Okey. Jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi kalau kita nak jadi sebagai pembeli, kalau sebelum ni kita tak amalkan adab membeli, jadi hari ni kita kena mula. Kalau kita sebagai penjual, kalau sebelum ni kita tidak mengamalkan adab menjual, jadi hari ni kita kena mula untuk mengamalkan adab penjual tu tadi. Okey. Jadi sekian sekadar ini dulu, insya-Allah kita akan jumpa lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.